Shalom saudara yang dikasih Tuhan. 各位主所爱弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan di gereja, saudara. 非常感谢上帝，因为今天我们有机会来到他殿中敬拜主。 Saudara, kita hari ini memasuki Minggu Palma. 我们今天呢是进入那个 Malam apa itu? 棕树节， Ya, Minggu Palma, saudara ya. 就是棕树节。 Saudara, Minggu Palma itu saudara memperingati Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem yang terakhir. 那么棕树节呢是纪念主耶稣最后一次进入耶路撒冷。 Nah, saudara, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus disambut oleh orang-orang Yerusalem dengan daun-daun palem, saudara. 那么当主耶稣进入耶路撒冷的时候，他受到广大众人的欢迎，他们用棕树来迎接他。 Dan saudara, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir dengan menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. 而且主耶稣在进入最后一次进入耶路撒冷的时候，他是骑着从来没有人骑过的驴驹进入耶路撒冷的。 Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. 那么这件事呢是一件非常重要的事。 Mengapa penting, saudara? 为什么重要呢？ Karena peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir, saudara, itu dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. 因为主耶稣进入耶路撒冷最后一次进入耶路撒冷是在旧约圣经所记载的。 Ketika Perjanjian Lama menubuatkan mengenai Mesias yang akan datang, 当旧约圣经预言弥赛亚将要到来的时候， maka saudara-saudara, salah satu tanda dia adalah Mesias, dia memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi. 而且其中的一个正象就是耶稣基督要乘着从来没有人乘过的驴驹进入耶路撒冷。 Saudara-saudara, mengapa Yesus memasuki kota Yerusalem harus menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi? 那么为什么主耶稣进入耶路撒冷的时候，必须要骑着从来没有人骑过的驴驹进入耶路撒冷呢？ Saudara, itu memberitahukan sebagai penyataan Allah, dia adalah the Prince of Peace, dia adalah Raja Damai. 那么这件事是要向我们写明，主耶稣是那个和平之王。 Saudara, dia masuk kota Yerusalem di dalam misi pendamaian dan misi perdamaian. 那么他进入耶路撒冷的使命，就是要把和平赐给别人，也要跟人和好。 Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, maka dia menunggangi kuda, saudara. 如果我们看启示录的时候，他是骑着马， Saudara, itu terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 那是关于主耶稣第二次再来。 Maka pada waktu itu dia datang adalah sebagai hakim bagi umat manusia. 而且那个时候他再来是作为人的审判官。 Saudara, Yesus menunggang keledai menggambarkan dia adalah seorang Mesias yang membawa damai sejahtera 那么 bagi 他乘 manusia. 着驴驹呢，是象征他是弥赛亚，是要把和平带给世人。 Saudara, Minggu Palma, saudara-saudara, adalah permulaan Yesus memasuki masa penderitaannya. 那么棕树节就是主耶稣将要进入他受苦的一个路程。 Sehingga saudara-saudara, mulai hari ini 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, Yesus memasuki masa penderitaan sampai dia mati di atas kayu salib. 那么以致今天就是2000多年前呢，他要进入这一天开始，他要一次的受苦，直到他死在十字架上。 Maka saudara, mulai hari ini saudara-saudara, kita secara intensif merenungkan akan kasih Tuhan melalui penderitaan Kristus di atas kayu salib. 那么今天呢，我们要特别来纪念主耶稣的慈爱，他怎么样的为我们死在十字架上。 Oleh karena itu saudara-saudara, mengapa gereja kita mengadakan 7 hari berdoa mulai besok, saudara? 那这就是为什么我们教会有7日祷告，是从明天开始。 Yaitu mulai Senin besok, Selasa, Rabu, Kamis, kebaktian doa di gereja, saudara, setengah 7 malam. 就是从星期一、星期二、星期三、星期四，就是在教会的祷告会中7点开始。 Kemudian hari Jumat kita doa di kebaktian Jumat Agung. 而且星期五呢，我们就聚在教会的受难节中一起祷告。 Lalu Sabtu kita doa kembali di gereja jam 9 pagi. 星期六我们又在教会聚会祷告，但是是早上9 Terus 点。 minggu depan, saudara-saudara, itu hari Paskah, saudara. 而且下个主日呢就是复活节。 Saudara, mengapa 7 hari itu kita di gereja berdoa? 那么为什么我们在教会要7日祷告呢？ Saudara, karena kita menyadari karya Kristus di atas kayu salib adalah karya perdamaian. 因为我们晓得主耶稣在十字架的作为的事工是带我们带来和平的事工。 Saudara, dengan Kristus di atas kayu salib, maka kita yang percaya Tuhan diperdamaikan dengan Allah Bapa.
因他死在十字架上呢，我们就能够深信，我们已经与上帝和好。 Diperdamaikan arti kita sekarang mempunyai relasi yang baik dengan 我 Bapa. 们跟上帝和好，就是我们现在跟上帝有很好的关系。 Saudara, bagaimana kita menghargai relasi itu? 我们要怎么样来重视这样的关系呢？ Saudara, kita berdoa. 我们一起祷告。 Saudara, bagaimana saya menghargai relasi saya dengan orang tua saya? 我怎么样的跟我的父母恢复和好的关系？ Maka saya ngomong sama orang tua saya. 那么我就要跟我自己的父母说。 Saudara, jikalau kita menghargai akan karya perdamaian Kristus Yesus salib, maka saudara, gereja harus menjadi gereja yang berdoa. 那么，如果我们重视主耶稣在世界上的和好事工呢，我们就要重视教会中的那个祷告会。 Oleh karena itu, saudara, mari kita sediakan waktu, saudara, dalam waktu seminggu ini, saudara, kita ke gereja mulai Senin sampai Sabtu, saudara-saudara minggu, saudara, kita ibadah doa, saudara. 那么，如果我们能够重视这一点呢，我们就要聚在教会当中，跟随这个7日的祷告，从星期到星期天。 Saudara, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, terima kasih hari ini kami memasuki Minggu Palma. 天父上帝，我们感谢你，今天我们进入那个棕树节。 Berarti kami mendekat memperingati akan kesengsaraan Yesus Kristus. 让我们的心靠近你，并且纪念主耶稣为我们受苦受难日子， Di mana Engkau menanggung dosa-dosa kami ya Tuhan. 就是你承担了我们一切的罪， Supaya kami orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. 好让我们这些不义的人能够在主耶稣面前称义， Sehingga kami orang-orang yang binasa menjadi orang-orang yang menerima hidup yang kekal. 以致我们这些应该沉沦的人能够蒙主拯救。 Kami seharusnya adalah anak-anak kemurkaan Allah menjadi anak-anak Allah. 我们原本是上帝的愤怒之子，能够成为上帝的儿女。 Kami yang seharusnya seteru dengan Allah Bapa, tetapi kami diperdamaikan menjadi sahabat Tuhan. 我们原本与上帝为敌，但是你却使我们能够与你成为好朋友。 Tuhan, biarlah ketika kami mengerti, memahami karya Kristus, kami tidak lagi menjadi orang yang khawatir atau takut. 但愿我们能够明白上帝的事工，以致我们不再成为一个充满挂虑的人。 Karena Engkau bukan membayar kami dengan emas dan perak, tetapi Engkau menyerahkan dirimu bagi kami. 因为你不是用金银来买我们，而是你用自己的性命赎了我们。 Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar itu. 主啊，感谢你，感谢你所赐的大爱。 Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 这个时候，我们就要阅读和思想你的话。 Tuhan, mencelikkan mata rohani kami, mengerti firman-Mu dan mengalami kasih-Mu. 那求你打开我们的灵眼，好让我们能够明白你的话，并且能够经历你的爱。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita akan belajar melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Saudara, hari ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. 那么今天我们接着来思想、来反思约翰福音第1章，从第29节到34节。 Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. 约翰福音第1章29到34节。 Saya bersama Ibu Yvonne akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara ya. Setiap ayat langsung diterjemahkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。” Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。 Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. 我先前不认识他，如今我来用水施洗，我要叫他显明给以色列人。 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. 约翰又作见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。” Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“我看见圣灵降下，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。” Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. 我看见了，就证明这是神的儿子。 Saudara-saudara,
Seberapa penting pelayanan daripada Yohanes Pembaptis? 那么各位兄弟姐妹呢，施洗约翰的事工到底是有何重要？何等 Saudara, 重要？ sangat penting. 是非常重要的。 Mengapa? 为什么？ Karena dia adalah saksi Kristus. 因为他是耶稣的见证。 Saudara, seberapa penting saudara dan saya masih ada di muka bumi ini? 那么你和我在这个世上到底有多重要？ Saudara sangat penting. 是非常重要的。 Karena saudara dan saya sebagai orang percaya ditinggalkan di muka bumi, saudara adalah saksi Kristus. 因为你和我还住在这个世上呢，是作为上人民，我们要做见证。 Saudara dan saya dilibatkan di dalam pekerjaan Allah, di dalam misi karya keselamatan Tuhan. 上帝要我们参与他拯救世人的事工。 Tuhan mau pakai saudara dan saya supaya orang lain boleh menerima keselamatan itu. 上帝要使用你和我，好让别人能够认识主耶稣， Saudara, itu sangat penting, saudara. 这是非常重要的。 Saudara, ketika orang Kristen tidak berfungsi sebagai saksi Kristus, kita sedang kurang menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 如果基督徒没有发挥他做上帝见证的事工，他就缺乏重视上帝的爱。 Saudara, Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes tidak disebut pembaptisnya. 那么施洗约翰在福音当中呢，在圣经当中没有说他是施洗的， Hanya disebut Yohanes saja. 只是称为约翰。 Karena memang saudara di dalam Injil Yohanes, maka penekanan daripada Yohanes Pembaptis adalah sesungguhnya dia adalah saksi Kristus. 但是在约翰福音书里面呢，约翰的是作为那个上帝的见证，而不是施洗约翰。 Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata tentang dia. 主耶稣曾经讲过他。 Dari semua orang laki-laki yang lahir dari seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 凡从女人所生的，没有一个是大过约翰的。 Termasuk Nabi Elia, 包括以利亚先知， termasuk Nabi Musa, 包括摩西先知， termasuk Nabi Yesaya, 包括以赛亚先知， termasuk Daniel, 包括但以理， termasuk seluruh nabi. 包括所有的先知， Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 没有一个人比施洗约翰更大。 Saudara, seluruh nabi-nabi, saudara-saudara, mereka menubuatkan akan Mesias yang akan datang. 所有的先知都是预言主耶稣那个弥赛亚将要到来， Saudara, itulah fungsi nabi. 那就是先知的功用。 Saudara, nabi-nabi itu, saudara, selain menyampaikan firman Allah, salah satu yang paling penting adalah mereka menubuatkan akan datangnya juru selamat. 那么先知们除了要传讲上帝的话语，最重要的就是他们要预言弥赛亚的到来。 Saudara, nabi itu bukan sekedar mengajarkan ajaran-ajaran moral kepada orang percaya. 那么先知不只是教导人关于一些道德的教导， Tetapi Tuhan menitipkan nubuatan tentang juru selamat yang akan datang. 而是上帝把这个预言那个救世主的到来托付给他。 Tapi dari semua orang yang begitu penting, saudara, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes 那么 Pembaptis. 从这些多人的重要的这些多人，没有一个是比约翰更大的。 Saudara tahu kenapa? 你知道为什么吗？ Saudara, nabi-nabi dalam perjanjian lama, dia menubuatkan mengenai Mesias dari jarak jauh. 那么旧约圣经里面所有的先知里面，他们预言那个弥赛亚是从远处， Saudara, mereka belum melihat akan Yesus Kristus itu. 们还没有见过耶稣基督， Mereka bicara dari jarak jauh. 他们从远的距离来说， Ada yang ribuan tahun sebelumnya. 有些是几千年， Ada yang ratusan tahun sebelumnya. 有的是几百年前， Yang ribuan tahun mungkin Musa. 在几千年前可能是摩西， Ratusan tahun itu Yesaya. 几百年前可能是以赛亚， Tetapi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis berbeda. 但是施洗约翰呢却不一样。 Saudara, ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang Mesias, dia menunjuk langsung di depan matanya. Itulah Mesias di depan mata dia. 当施洗约翰讲关于弥赛亚，他马上指着前面的人，那就是弥赛亚。 Saudara, dia menyaksikan langsung. 他见证，他自己见证过。 Tetapi saudara-saudara, saudara dan saya sebagai anak Tuhan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 但是你和我作为上帝儿女，比施洗约翰更大， Menarik ya, saudara ya. 非常有趣吧？ Saudara, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada nabi-nabi ya. Yang lain. 以赛亚那个约翰先知比以前的任何的一个先知更大， Karena dia menunjuk langsung pada Yesus. 因为他直接的指向 Tapi 耶稣。 saudara dan saya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 但是你和我比施洗约翰更大， Karena Yohanes Pembaptis belum pernah menyaksikan Kristus mati di kayu salib. 因为施洗约翰没有见证主耶稣死在十字架上。 Saudara dan saya mengalami itu. 但是 Kristus 你 yang 和 mati 但是 bagi 你和我 kita. 经历了这一点，就是以主耶稣 Saudara, 我们 pelayanan dia sangat penting. 他的事工非 Maka 常的 saudara 重要。 khotbah minggu lalu, saudara, kalau saudara membaca teksnya saudara-saudara, Yohanes berbicara siapakah dirinya.
所以呢，在上个礼拜的讲道当中，如果我们读圣经，我们知道约翰到底是 Saudara, 谁， mengapa dia harus bersaksi tentang dirinya? 为什么他一定要做见证？ Karena dia pelayanan dia luar biasa, 因为他的事工非常的出奇， karismatis. Saudara. 是非常有魄力的， Saudara, karismatis ini bukan gereja karismatik, saudara. Maksudnya berkarisma. 并不是那个自己教会，而是 Saudara, 他很有魄 pengaruhnya 力， besar, saudara. 就是他的影响力很大。 Sehingga saudara-saudara, pemimpin-pemimpin agama dari Yerusalem, saudara, Yerusalem tempat orang-orang penting di sana, mereka datang khusus menemui Yohanes Pembaptis. 以致呢，从耶路撒冷的一些重要人物，他们特地来见那个主耶稣洗约翰。 Saudara, Yohanes Pembaptis itu pengaruhnya besar luar biasa. 那么施洗约翰的影响力非常的大。 Yang kedua, saudara, Yohanes Pembaptis membaptis orang Yahudi. 那么第二点就是施洗约翰是那个为那些犹太人施洗。 Saudara, pada zaman itu yang perlu dibaptis bukan orang Yahudi. Orang non-Yahudi kalau mau masuk agama Yahudi. 那么以前呢，他们施洗不只是那个犹太人，而是要进入犹太人的非犹太人。 Orang Yahudi itu umat Tuhan. 那么犹太人是上帝的子 Nggak 民， usah dibaptis lagi. 不需要再受洗。 Tapi Yohanes Pembaptis membaptis orang Yahudi. 但是施洗约翰却施洗这些犹太人， Maka itu saudara-saudara, pemimpin agama bertanya, siapakah engkau? 以致那个宗教的那个他们问他你到底是谁？ Kalau engkau Mesias, engkau layak membaptis umat Tuhan. 如果你是弥赛亚，你才配的那个是为上帝儿子。 Karena 为你 Mesias 施洗 jauh lebih tinggi daripada umat Tuhan. 因为弥赛亚比上帝的子民更大。 Kalau kamu bukan Mesias, kamu siapa? 如果你不是弥赛亚，你到底是谁呢？ Saudara, di situ Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias. 在这里施洗约翰说：“我并不是弥赛亚。” Saudara, hari ini banyak orang baru punya pengaruh besar, ngaku-ngaku, saudara ya. Dia utusan Tuhan khusus, bahkan pengganti daripada Yesus Kristus. 那么今天呢，有很多人，他们自称是耶稣基督的代替者，而且他们认为自己的那个影响力更大。 Pelayanannya dahsyat luar biasa, 他们的事工非常的了不起， tetapi tidak dengan ketulusan. 但是呢，却不是上帝的使者。 Pelayanannya luar biasa hebat, 他们的侍奉非常了不起， tapi tidak sadar siapakah dirinya, hanya pelayan Tuhan. 但是他们并没有意识到自己到底是谁， Saudara, 他们只是上帝的仆人。 siapapun kita, saudara, 我们无论我们是谁， betapa hebat pun kita melayani, 无论我们多么了不起的侍奉， saudara, semata-mata kita adalah pelayan Tuhan. 我们只是上帝的仆人， Tidak lebih daripada itu. 没有比这个更大的。 Saudara, jikalau kita bisa melayani, bukan karena kita ini hebat, kita ini benar, tidak. Itu kasih karunia Tuhan. 如果我们能够多么了不起，多么很好的服侍上帝，我们都是上帝的仆人。 Saudara, pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa hebat. 那么施洗约翰的侍奉非常的了不起， Tapi dia berkata, aku bukan Mesias. 但是他说我并不是弥赛亚。 Jadi kamu siapa? 那么你是谁呢？ Maka Yohanes berkata, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 那么他说我是那个在旷野当中发出声音来迎接弥赛亚的人。 Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. 就是在以赛亚书4章第3节， Itu nubuatan mengenai Yohanes Pembaptis. 这是预言那个施洗约翰。 Dia adalah suara yang berseru-seru, bukan dari bait suci. Suara berseru di padang gurun, padang belantara. 他是发出声音，并不是在圣殿，而是在旷野发出声音的人。 Saudara, ada kepercayaan mereka padang belantara itu tempatnya setan, saudara. 他们相信那个旷野呢是那个魔鬼住住的 Kalau 地方， suara berseru-seru dari Tuhan itu harusnya dari bait suci. 因为上帝的声音应该发自圣殿。 Tapi saudara, sejak perjanjian lama dikasih tahu ada suara berseru-seru di padang belantara yang dikatakan tempatnya setan. Di situ berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 但是呢，在旧约圣经的预言，就是在旷野有人声喊说，这个人声不是这是人声，而不是魔鬼的声音。 Saudara, Yohanes berkata, aku hanyalah suara yang berseru-seru. 约翰施洗约翰说：“我只是发出声音的那个人。 Artinya, yang penting suaranya, 最重要的是声音， bukan akunya. 而不是我。 Akunya nggak ada masalah, yang penting suaranya. 我并没有什么问题，最重要的是声音。 Beda dengan Yesus Kristus. 不同于主耶稣基督， Yesus Kristus bukan the voice, bukan suara. Dia itu firman itu. 主耶稣基督呢，并不是声音，而他是真道。 Saudara, yang penting bagi Yesus bukan sekedar suaranya, tapi orangnya. 那么对于主耶稣，最重要的不是声音，而是人。 Saudara, dalam Yesus Kristus yang penting bukan ajarannya,
orang yang paling penting. 在主耶稣的教导里面，不是他的教导更重要，而是人更重要。 Saudara, nabi-nabi perjanjian lama yang paling penting suaranya, orang yang nggak terlalu penting. 那么以前旧约圣经的那个先知，他们重要的是他的声音，而不是人。 Kenapa, saudara? 为什么？ Karena mereka itu menyampaikan firman Allah. 因为他们传讲上帝的话。 Tapi Yesus bukan sekedar suara yang penting, orang yang penting, karena dia adalah anak domba Allah yang 那 mengangkut 么 dosa 对 dunia ini. 至于主耶稣基督呢，并不是声音重要，而是他的本身重要，因为他是上帝的儿女。 Saudara, seberapa penting kesaksian daripada Yohanes Pembaptis? 那么那个施洗约翰的见证到底有多重要？ Saudara, sangat penting 是非常重要的， karena dia saksi Kristus. 因为他是耶稣的见证， Dia dinubuatkan dalam perjanjian lama. 他是从旧约圣经已经预言的。 Saudara, kenapa penting? 为什么重要？ Saudara, Tuhan Yesus itu menampakkan diri di publik, saudara-saudara, adalah waktu usia 8 hari. 那么主耶稣出现在广大众人面前呢，是当他8天的时候， Yaitu harus disunat sebagai orang Yahudi. 因为他作为犹太人一定要接受隔离， Kemudian saudara, pada usia 12 tahun, 就是当他12岁的时候， maka Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait suci. 那么玛利亚和约瑟就把他带到圣殿。 Itu adalah sebagai apa namanya? Yesus menjadi anak Taurat atau bar mitzvah, saudara, harus bawa ke bait suci. 因为主耶稣那个时候12岁呢，就好像一个孩子应该要投喂的， Itu adalah memang orang Yahudi lakukan. 那就是犹太人所做的。 Lalu Yesus baru datang lagi ke publik pada usia 30 tahun. 那么主耶稣到众人面前，在众人面前是当他30岁的时候。 Maka orang-orang di dunia ini bertanya kenapa Yesus baru muncul lagi umur 30 tahun. 那么很多人就问，为什么主耶稣30岁的时候再出现呢？ Saudara, sama, kenapa Yesus harus disunat pada usia 8 hari? 那同样的，为什么主耶稣8天的时候要受隔离？ Kenapa Yesus harus datang ke bait suci pada usia 12 tahun bar mitzvah? 那么为什么主耶稣12岁要到圣殿来投喂？ Demikian juga kenapa Yesus baru muncul untuk melayani umur 30 tahun? 同样的，主耶稣为什么30岁的时候还来又再出现？ Saudara, itu konteksnya orang-orang Yahudi. 那就是犹太人的那个话语。 Saudara, kenapa Yesus baru mengajar umur 30 tahun? 为什么主耶稣30岁的时候开始教导？ Karena orang Yahudi tidak bisa menerima orang mengajar di bawah usia 30 tahun. 因为犹太人不允许人在30岁以下教导 Jadi，di sinagoga orang-orang boleh ngomong, 所以在教会的人能够说， boleh sharing firman, 能够分享上帝的话 tapi 语， umurnya minimal 30 tahun. 但是他的年龄至少是 Maka 30岁。 saudara, Yesus mulai mengajar usia 30 tahun. 所以主耶稣30岁之后呢，才开始教 Saudara, 导。 itulah saudara-saudara, Yesus ketika menampakkan diri pada usia 30 tahun, dia pertama-tama datang kepada Yohanes Pembaptis. 所以当主耶稣30岁开始的服侍的时候，他就先到施洗约翰那里。 Artinya saudara, dari 12 tahun sampai 30 tahun sama sekali tidak ada suara mengenai Yesus 也 Kristus. 就是说，从12岁到30岁呢，完全没有主耶稣的声音。 Sekarang Yesus mulai muncul kembali. 现在主耶稣又在出现， Saudara-saudara, itulah pentingnya pelayanan Yohanes Pembaptis. 那就是施洗约翰服侍的重 Dia 要。 menyaksikan inilah Mesias itu. 他见证这就是弥赛亚， Supaya orang-orang tahu, 以致众人都知道， dideklarasikan. 这是在重新包装， Sebelum dia melayani, dideklarasikan inilah Mesias itu. 就是在他没有服侍的时候，有人就宣告他就是弥赛亚。 Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis awalnya pun tidak tahu bahwa Yesus itu Mesias. 在主耶那个施洗约翰开始服侍，他并不知道耶稣就是弥赛亚。 Meskipun saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu saudara, bukan saudara kandung dari Tuhan Yesus. 即使那个约翰呢是主耶稣的那个兄弟， Saudara, Yohanes Pembaptis bagaimana tahu Yesus Mesias? 那么施洗约翰怎么知道耶稣是弥赛亚呢？ Saudara-saudara, karena dia diberikan penyataan oleh Allah Bapa. 因为天父上帝把他显明出来， Yaitu ketika ada Roh Kudus turun ke atas dia dan tinggal pada orang itu, dia itulah Mesias. 就是当圣灵仿佛鸽子降在他的身上的时候，那个人就是弥赛亚。 Saudara, dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak. 世上没有一个人能够认识父，除了子之 Tidak 外； ada seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa. 没有一个人能够认识主，除了父之 Dan 外。 kepada siapa anak memperkenalkan diri? 而且他呢是随他喜悦。 Saudara, Yohanes Pembaptis tidak tahu dia Mesias. 那么施洗约翰也不知道他是弥赛亚， Tapi dia tahu dari mana? 那么他怎么知道呢？ Ketika Roh Kudus turun ke atasnya dan tinggal pada dirinya. Dan Tuhan berkata, itulah Mesias. 就是当那个圣灵降在他的身上，住在他里面，他才知道那就是弥赛亚。 Saudara, di sini memberitahukan kepada kita. 那么这里要告诉我们， Saudara, jadi Mesias itu bukan ngaku-ngaku.
作为弥赛亚不是自称是弥赛亚。 Dari kamar Tuhan kasih tahu saya kau tuh Mesias, lalu saya keluar, ini loh saya Mesias. Enggak begitu, saudara. 他说作者你说主耶稣让我做弥赛亚，那么你出去讲我 Saudara, 就是弥赛亚。 hari ini banyak yang begitu. 那么今天呢，很多人是这样想的， Mengangkat diri jadi Mesias, 把自己提升为弥赛亚， mendeklarasikan diri sendiri, 能够宣告自己是弥赛亚， seperti mendeklarasikan partai. 就好像宣告什么呢？ Saudara ya, saudara jadi Mesias, saudara-saudara, bukan Yesus yang ngomong Yohanes Pembaptis. 那么弥赛亚呢，并不是耶稣自己说的，而是施洗约翰说的。 Ada tandanya, 有一个征兆， Roh Kudus turun ke atas dia 就是圣灵降在他 dan 身上， tinggal di atas dia. 并且住在他身上。 Saudara, ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, 当主耶稣来到施洗约翰面前， saudara, Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak mau baptis engkau. 耶稣那个施洗约翰说：“我没有为你施洗， Akulah yang harus dibaptis oleh engkau. 我应该受你的洗。” Saudara, bagaimana? Apa maksudnya? Apakah Yohanes sudah mengenal Yesus sebagai Mesias sebelum dibaptis? 那么这是不是说，施洗约翰他还没有受洗的时候就认识主耶稣吗？ Kan katanya ketika Roh Kudus turun dia baru tahu itu Mesias. Kenapa sebelum dibaptis dia bilang saya yang perlu dibaptis kamu, bukan kamu dibaptis oleh saya. 因为呢，施洗约翰是看见圣灵临在主耶稣身上的时候，他才知道他是弥赛亚。那么为什么约翰呢，在还没有见到主耶稣是弥赛亚之前，说我不配接受你的洗礼，而是你要向我洗礼？ Saudara, pada saat itu Yohanes masih belum tahu dia Mesias. 那个时候，约翰还没有知道他 Tapi 是 mengapa 弥赛 Yohanes 亚。 Pembaptis merasa tidak layak membaptis Yesus dan dia merasa dia yang perlu dibaptis oleh Yesus? 那么为什么施洗约翰觉得他不配接受不配去施洗那个耶稣，而是要受耶稣的洗？ Saudara, tidak lain tidak bukan karena dia tahu Yesus itu hidupnya betul-betul benar. 因为他知道主耶稣是过着真正公义的生活， Tidak ada cacat celah dalam hidupnya. 在他的生命中没有瑕疵， Dia tidak bersalah, tidak berdosa. 他并没有犯罪，没有任何 Saudara 的罪 tahu 啊。 baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pertobatan. 因为那个施洗约翰的施洗是犯悔改的施洗， Sehingga saudara Yohanes Pembaptis berkata, kamu itu tidak perlu bertobat, kamu itu benar 100%. Saya yang perlu bertobat dan kamu perlu baptis saya. 因为约翰说你没有犯罪，你不需要悔改，那么我不应该给你施洗，而是你应该施洗我。 Saudara-saudara, Yesus menjadi manusia sama dengan kita, kecuali satu, dia tidak pernah berbuat dosa. 那么主耶稣道成肉身，跟我们一样是人，但是一点不同的就是他从不犯罪。 Nah, setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Roh Kudus turun, dia baru tahu ini Mesias. 那么施洗约翰为耶稣受洗，他的圣灵降在他的身上，他才知道他是弥赛亚。 Itu yang dikisahkan pada bagian yang kita baca hari ini. 就是刚才我们所读的一部分已经说的。 Saudara-saudara, apa sih yang Yohanes menyaksikan mengenai Yesus? 那么到底施洗约翰怎么样的见证主耶稣？ Saudara, dua hal. 两点。 Yang pertama, Yohanes menyaksikan siapakah Yesus Kristus. 首先就是施洗约翰见证主耶稣到底是谁。 Yang kedua, saudara, 第二， Yohanes menyaksikan apakah misi daripada Yesus Kristus. 那么主耶稣的使命是什么？ Saudara, Yohanes mengatakan siapa Yesus ini. 那么施洗约翰说，耶稣到底是谁？ Maka dikatakan di ayat 30, saudara, 就是第30节所说 itu 的。 dikatakan demikian. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. 这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。 Saudara, menarik sekali bukan? 这是非常有趣的吧？ Yohanes lebih tua dari Yesus, 约翰呢比耶稣更大， tapi Yesus sudah ada sebelum Yohanes. 但是呢，在约翰存在的时候，主耶稣已经存在了。 Tuhan Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. 主耶稣曾说，在亚伯拉罕还没有出生之前，我已经在了。 Yohanes Pembaptis berkata, Yesus itu jauh lebih besar daripadaku. 那么虽然说，那个耶稣比他更大， Karena dia sudah ada sebelum aku ada. 因为他在我还不在的时候，他已经存在了。 Saudara, waktu Yohanes berbicara ini, dia lihat Yesus yang adalah manusia.
那么施洗约翰说这句话的时候，他看耶稣是道是 Tapi dia 人生， berkata, sebelum aku ada, dia sudah ada. 但是呢，他却说我还不存在的时候，他已经存在了。 Saudara, Yohanes menyaksikan Yesus Kristus dia memiliki pra-eksistensi. 所以那个施洗约翰认识主耶稣之前，他是那位预先的那个永恒存在。 Saudara, keberadaan Yesus Kristus kekal adanya. 因为耶稣是永恒存在的。 Saudara, Yesus Kristus ada bukan saat dia lahir. 那么主耶稣的存在呢，并不是当他生出来的时候。 Saudara, ketika Yesus lahir itu, saudara-saudara, Yesus yang adalah Allah itu, dia mengenakan tubuh manusia. 那么那个生出来的耶稣，就是他本来是上帝儿子，他是穿上了人身， Tetapi dia tetap Allah itu. 但是他还是上帝。 Saudara, mengapa dia harus mengenakan tubuh manusia? 为什么他必须要穿上人身呢？ Saudara, karena dia mengemban misi penebusan. 因为他负责要救赎世人的使命， Saudara, yang menanggung dosa manusia tidak bisa yang lain kecuali manusia. 要承担人的罪，不能够是其他人，而是一定要是人。 Tapi tidak ada seorang manusia yang layak menebus dosa orang lain. 但是没有一个人配的能够赎别人的罪， Karena setiap manusia di dunia ini semuanya berhutang dosa kepada Tuhan. 因为世上的每一个人呢，都欠了那个罪债。 Maka Yesus Kristus yang tidak berdosa itu, dia mengenakan tubuh manusia supaya dia layak untuk menanggung dosa saudara dan 因 saya. 此呢，从不犯罪主耶稣，他穿上人身，为了赎众人的罪。 Maka saudara-saudara, Yesus Kristus ketika di dunia 2000 tahun lalu, dia adalah Allah yang sejati, dia juga manusia yang sejati. 那么2000多年前降在世上的主耶稣，他是真正的上帝，也是真正的人。 Sebelum dia inkarnasi, 在他还没有转化之前， Yesus Kristus adalah roh seperti Allah sama. 他是灵，就好像上帝一样， Dia adalah roh itu. 他是灵。 Di dalam perjanjian lama, ketika Allah menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, tokoh tertentu, itu adalah teofani, itulah Yesus Kristus yang menampakkan diri seperti manusia. 在旧约圣经，上帝向人显现的时候，就是用灵向人显现的， Tapi bukan manusia pada waktu itu. 而不是那个时候不是 Hanya 人， seperti 但是好像。 ketika Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Allah, itu seperti manusia. 那么就好像耶稣啊，看到那个军兵的时候，他就好像仿佛是人， Itu disebut dengan teofani. 那就是丢凡尼。 Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. 上帝向人显现是作为 Tetapi bukan manusia. 但却不是人。 Tetapi saudara, 但是 ketika peristiwa Natal, maka firman itu menjadi manusia. 但是在圣诞节过后呢，那个道就成人。 Maka Allah pribadi kedua yang adalah roh itu saudara, dia mengenakan tubuh manusia. 所以上帝是灵，但是他在穿上了人身。 Sehingga yang mati itu di atas kayu salib adalah manusia Yesus Kristus. 以致呢，死在十字架上是耶稣作为人的身体。 Saudara, Allahnya mati gak? 但是上帝死了吗？ Yesus Kristus adalah Allah pribadi kedua. Yang di atas kayu salib yang mati adalah manusia Kristus. Saya mau tanya, Allah pribadi keduanya mati tak? 那么耶稣是上帝的第二个位格。那么我现在问你，在死在十字架上的是上帝的第二个位格吗？ Mati gak Bapak Ibu? 死了吗？ Hah? Enggak ya? 没 Ya, 有。 jangan bilang mati juga ya saudara ya. Nanti Allah tinggal dua oknumnya. 如果他死了，那么上帝的位格就是这两个。 Ya, nanti orang di luar suka nanya tuh. Katanya Yesus Allah, dia mati. Berarti Allah satu mati tinggal dua dia bilang. 你说是耶稣是上帝，那么上帝死了， OK 那么剩下两个上帝。 Ya saudara, Allahnya tidak mati. Allah tidak pernah bisa mati saudara. 那么但是上帝是不会死的。 Maka itu saudara, kitab Roma pasal 1 berkata apa? Dengan kebangkitan Yesus menunjukkan dia itu anak Allah. Kenapa? Karena dia tidak perlu dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Karena dia Allah itu sendiri, dia hidup selalu. 因为罗马书说，接着他的复活呢，他不需要人复活他，他是上帝啊自己复活。 Setelah dia bangkit, 他复活之后呢， naik ke surga. 他升天。 Sekarang saya mau tanya, 现在我问你， Yesus yang sekarang itu roh atau tetap manusia dan Allah? 那么现在我问你，升天主耶稣是灵还是人？ Roh atau masih pakai tubuh manusia? 是人还是穿的肉身？ Ini harus sepakat kita nih dalam hal begini-begini. Kalau kita nggak sepakat, orang bingung. Roh atau masih tubuh manusia? 是人呢，还是灵？ Saudara, Yesus Kristus masih mengenakan tubuh kemuliaan seperti saudara dan saya, tubuh manusia.
那么耶稣呢，还是穿上荣耀的身体，就好像你我一样，还 Dia 是 tidak berubah jadi roh seperti perjanjian lama lagi, tidak. 他不再成为旧约圣经里面的灵。 Maka itu Alkitab berkata, mengapa engkau melihat Yesus yang naik ke surga itu? Nanti dia akan datang sama seperti itu. Artinya apa? Dia dalam tubuh manusia kelihatan, dia datang, bukan roh. 圣经说，你看主耶稣怎么样的升天，那以后呢，他还要怎么样的来？所以他是穿着肉身，是人的升天再 Sehingga 来。 saudara, waktu saudara berjumpa muka dengan dia, maka saudara menjadi seperti dia. 所以当我们面对面跟他见面的时候，我们是要像 Saudara, 他一 jikalau 样。 hari ini Yesus sudah jadi roh, berarti saudara ketemu dia, kita jadi roh juga, saudara. 所以如果今天耶稣是灵的话，让我们跟他见面的时候，我们就变成灵了。 Saudara, kita diubah dengan tubuh kemuliaan sama seperti dia. 但是我们被改变，穿上荣耀的身体，像他一 Kapan 样。 itu saudara? Waktu dia datang kembali. 因为当他再来的时候， Maka saudara kita bisa lihat dia. 我们能够看见他， Karena dia bukan roh. 因为他不是灵， Dengan tubuh kemuliaan dia datang kembali. 是荣耀的身体，他再来。 Saudara, Yesus di surga, saudara, dengan tubuh kemuliaannya itu, saudara. 那么耶稣在天堂，他是穿着荣耀 Tentu 的 saudara 身体， bukan dengan darah daging seperti ini. 当然不是好像我们的肉身一样， Saudara-saudara, Yesus punya praeksistensi. 他有一个预先的永恒存 Kesaksian 在。 yang kedua, saudara, 第二个见证， dikatakan ayat 34. 第34节， Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. 我看见了，就证明这是上帝的儿子。 Saudara, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus itu anak Allah. Ketika dia lihat Yesus, Yesus itu manusia itu. 但是那个施洗约翰指着耶稣说他是上帝的儿女，但是他看到的是人生。 Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, Nathanael berkata, engkau adalah anak Allah. 那么在施洗约翰拿大利也说他是上帝的儿女， Marta juga menyaksikan engkau itu anak Allah. 马大也见证说他是上帝的儿子。 Saudara-saudara, Injil Yohanes ditulis supaya kita mengenal Yesus, dia adalah anak Allah itu. 那么是写那个约翰福音，写约翰福音是要让我们知道耶稣是上帝的儿子。 Saudara, apa arti anak Allah? 那么上帝的儿子是什么意思？ Saudara, anak Allah bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. 上帝的儿子并不是说上帝有妻子，那么他才有儿子。 Saudara, kadang-kadang ada orang ngomong, orang Yesus. Kristen itu percaya kepada Allah yang kawin sama perempuan namanya Maria, lalu anaknya itu Yesus Kristus. 那么有些人相信呢，上帝的妻子是玛利亚，以致他生了那个耶稣基督。 Saudara, ketika kita mengerti Alkitab, kita harus mengerti terminologi ini dipakai di dalam zaman 2000 tahun lalu. 那么，如果我们要认识圣经，我们就要认识2000多年前那个神学圣经， Dan itu berada di dalam budaya orang Yahudi. 那就是在犹太人的文化当中。 Saudara, bahasa tidak boleh ditarik keluar dari budaya di mana bahasa itu hidup. 那么语言呢，就不能够从那个文化当中抽出来，好让它活着。 Saudara, anak Allah itu apa artinya? 那么上帝的儿子到底是什么意思？ Saudara, ketika Yesus berkata, Allah itu Bapakku, 如果主耶稣说上帝是天父， saudara, langsung orang Yahudi ambil batu mau timpuk dia, saudara. 所以那个犹太人就要拿起石头要打死他。 Mengapa? Karena disebut Allah itu Bapakku. Bapakku bukan Bapak kami, saudara. Kalau Bapak kami itu umat, kita umatnya. Ini Bapakku pribadi, saudara. Itu artinya Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah. 但是主耶稣说，上帝是他的父，就是说他跟他自己跟父像是同等的。 Maka itu Tuhan Yesus ngajar kita doa Bapak kami gimana, saudara? 所以主耶稣教导我们主导文是怎么样的呢？ Hah? Bapak, bukan Bapakku yang di surga, Bapa kami yang di surga. Kasih. Kami itu menunjukkan kita ini tidak setara dengan Allah, kita ini umat. 他是说我们在天上的父，而不是他是我在天上的父，他是就是表示说我们是他的子民。 Sehingga ada orang berkata begini, kalau Yesus anak Allah, orang Kristen anak-anak Allah. Kalau Yesus itu Allah, kita semua ini Allah dong. Berarti dia nggak ngerti maksudnya. 但是却有人说，如果上帝是主耶稣是上帝，那么我们就是上帝了。如果主耶稣是上帝的那个灵，我们就都是一样。 Saudara, waktu Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, 当主耶稣碰见莫大拉玛利亚， Maria Magdalena pegangin kaki Tuhan Yesus tuh. 那玛利亚就抓着耶稣的脚， Itu artinya Yesus bukan roh, saudara. Dia dalam tubuh, saudara, bisa dipegangin kakinya. 所以呢就证明那个耶稣不是灵，因为玛利亚能够抓住他的脚。 Yesus bilang, jangan pegangin kaki saya. 耶稣说不要抓我的脚， Saya belum pergi kepada Bapa. 我还没有到父那里去， Saya akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu.
Itu 我 kata 要 Tuhan 到我的父那里去，也是你 Saudara 的父。 perhatikan Injil Yohanes saya, nanti saudara baca di rumah. Yesus nggak pernah bilangnya, saya akan pergi kepada Bapa kita. Enggak, saudara, nggak pernah. 他没有说我要到我们的父那里去。 Saudara, Yesus nggak pernah bilang kepada Bapa kita. Kita ini artinya Yesus termasuk kita rame-rame. Saudara, enggak. Saudara. 他不是我们的父，就是包括主耶稣，我们。 Yesus bilang kepada Bapakku dan Bapakmu. Artinya apa, saudara? Relasi Yesus dengan Bapa hakikatnya berbeda dengan kita dengan Bapa. 所以主耶稣说我要到我父那里去，也是你父。所以这是要表明说的那个主耶稣的真实性。 Saudara, orang Yahudi, kenapa Yesus waktu berkata Allah itu Bapa saya mau dirajam batu? Karena orang Yahudi mempunyai pemikiran like father, like son, bagaimana Bapa, begitulah anak. 所以呢，当主耶稣说，他是父的儿子的天父上的父，所以犹太人就用手打他，因为他们认为跟父跟子是一样的。 Sehingga Yohanes Pembaptis waktu berkata dia ini adalah anak Allah, berarti dia mengatakan Yesus dia punya satu hakikat dengan Allah karena dia itu Allah itu sendiri. 所以当然也是约翰说，他是上帝儿子，所以他在真实上呢，他的身份是上帝的儿子。 Saudara, memang itulah yang perjanjian lama sampaikan, siapakah Mesias? Mesias itu adalah Allah itu sendiri, saudara. 所以旧约圣经讲说，弥赛亚到底是谁？弥赛亚就是上帝本身， Saudara, itulah Yesus. 那就是主耶稣。 Saudara, karena dia adalah seperti itu, maka dia mampu melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun, termasuk nabi manapun. 所以因着他是上帝儿子，所以他所做的一切呢，都能够成就，不是每个人能够做到。 Saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menambah ajaran moral. 那么主耶稣来到世上，不是要教导一些道德上的那个问题。 Lalu Pak Regi, yang Yesus ajarin ini di Injil apa? 那么牧师在他教导的到底是什么？ Saudara, yang pertama, ketika Yesus mengajar di Injil, dia ingin mengklarifikasi ajaran perjanjian lama supaya jangan dipelintir, saudara, diajarkan yang benar. 那么主耶稣在教导他们，就是说在旧约圣经里面的教导，我们不要扭转。 Yang kedua, 第二， Yesus mengajar untuk menyatakan siapakah dia di hadapan orang. 主耶稣的教导是要向他们写明他到底是谁。 Saudara, kalau bicara ajaran moral, perjanjian lama sudah perfect, tidak perlu ditambah. 如果就关于那些道德上的教导，旧约圣经已经是很完整的。 10 perintah Allah itu meliputi seluruh moralitas manusia. 那么上帝的10条诫命呢，已经包括了人一切 Saudara 的 lihat, 道德 di 教养。 manakah dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan 10 perintah Allah? 那么有任何的罪是不跟10条诫命 Saudara, 有关系 seluruh 的呢？ dosa manusia itu seluruhnya ada kaitan melanggar 10 perintah Allah. 那么所有人所犯的罪呢，就是他们触犯了上帝的10条诫命。 Saudara, ketika perjanjian lama berbicara tentang ajaran moral, dia sedang mendefinisikan pengertian 10 perintah Allah itu. 所以一个人呢，如果他犯罪呢，他们就那个10条诫命就是这样子 Dan 说的。 saudara-saudara, ajaran moral perjanjian lama sifatnya kebenaran dan tidak berubah oleh zaman, saudara. 那么旧约圣经所教导那个道德教导是不需要再更改的。 Saudara, perhatikan di dunia ini ada orang-orang yang berkata saya punya pengajaran tertentu sangat suci. Saudara, perhatikan, terkait dengan zaman yang berubah, dia mulai menyesuaikan diri karena dia lihat tidak sesuai dengan zaman. 那么有些人现在的人呢，他们觉得说我有一些更圣洁的教导，而且他是要适应当今的世界，而不是成就以前 Saudara, yang 旧约圣经 disebut 的 dengan 时候。 kebenaran tidak lekang oleh zaman. 那么所谓的真理呢，不受任何时代的影响。 Saudara, Yesus datang bukan untuk menambah ajaran, tidak. 那么主耶稣到来不是要加添我们的教导， Saudara, Yesus datang bukan untuk menambah ritual, tidak. 那么主耶稣到来也不需要加上任何的仪式。 Saudara, ritual dan perjanjian lama itu sudah sempurna. 在旧约圣经的一切的仪式都已经是 Kenapa 完美的。 sempurna? 为什么是完美呢？ Karena seluruh ritual perjanjian lama sempurna menubuatkan akan kedatangan Yesus Kristus. 因为所有的仪式都是已经在预言主耶稣弥赛亚的到来。 Saudara, ibadah orang percaya itu apa? 叫什么信的人到底谁呢？ Saudara, ibadah orang percaya bukan supaya kita ini mencari dibenarkan Tuhan, tidak. 那么圣徒的敬拜并不是我们要在上帝面前称义。 Ibadah orang percaya supaya kita ini bukan supaya kita ini diampuni dosanya, tidak.
那么信徒的崇拜并不是让我们的罪能够得 Saya 赦 ulang 免。 saudara-saudara, ibadah orang Kristen itu bukan supaya kita ini ketika ibadah, karena saya ibadah Tuhan benarin saya. Tidak. 所以你要记得，艺人那个圣徒的崇拜会呢，并不是我敬拜上帝，上帝是使我称义， Bukan juga waktu saudara ketika saudara ibadah supaya Tuhan ampuni kita. Tidak. 也不是说当我们敬拜上帝的时候，上帝饶恕我们罪。 Saudara, kenapa kita beribadah? 为什么敬拜呢？ Saudara, kita beribadah adalah untuk merayakan karya penebusan Yesus Kristus. 我们敬拜就是我们要庆祝主耶稣的救赎大功。 Ibadah orang percaya adalah bicara mengenai memberitakan akan kasih karunia Tuhan kepada dunia ini. 而是要向世人传讲上帝的那个拯救大功。 Maka itu saudara, ibadah orang percaya apapun ibadahnya saudara, itu selalu ibadah syukur. 所以那个信徒的崇拜会，无论是怎么样的敬拜，都是感恩的崇拜会。 Mau di gereja, 无论是在教会， meskipun bukan kebaktian syukur, kita tetap ibadah syukur. 即使不是感恩崇拜会，我们还是继 Kalau 续 pakai 向上帝感恩。 bahasa saudara-saudara kita Katolik, saudara, itu Ekaristi, 所以如果我们是天主教的话，他讲说 Eucharistia, itu ibadah syukur, saudara. 就是感恩崇拜会。 Kenapa syukur? Karena kita dibenarkan Tuhan. 为什么感恩呢？因为我们上帝使我们称义。 Saudara-saudara, inilah saudara-saudara yang Yohanes menyaksikan siapakah Yesus sehingga Yesus sanggup melakukan satu perkara yang tidak pernah bisa dikerjakan orang lain. 那么主耶稣那个施洗约翰见证主耶稣，他因为他能够做任何人不能成就的事 Yaitu 情， saudara-saudara, Yesus datang untuk melakukan pembaharuan dalam hidup seorang manusia. 因为主耶稣的到来是要更新人的生命。 Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 51, 如果我们看诗篇51篇， di dalam bahasa Indonesia ayat 12 ya. 就是印尼文是12节， Kalau saudara bahasa Inggris ayat 10. 如果中文呢是10节。 Hitungan berapa? 10 ya. Saudara, dalam doa ini saudara, ini semuanya digenapi dalam pekerjaan Tuhan Yesus. 在这个祷告当中呢，一切都在主耶稣身上 Itu 成就了。 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 这里说神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的 Dalam 灵。 bahasa Inggris begini saudara, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. 神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。 Ciptakanlah di dalam diriku hati yang bersih. 就是为我造清洁的心。 Saudara, artinya ada pengakuan bahwa seluruh manusia hatinya penuh dengan dosa. 所以这就是承认人的心里面都是 Maka itu 充满罪恶。 pertama-tama minta ciptakanlah ya Tuhan hatiku yang bersih. 所以他祈求上帝为我造清洁的心。 Yang kedua, 第二， perbaharuilah rohku di dalamku. 使我里面重新有正直的灵。 Saudara, itulah hanya bisa dilakukan oleh anak Allah, yaitu pembaharuan kehidupan seorang manusia. 这就是上帝的儿子才能够做到的，就是使人的生命有更新。 Yang tidak dapat dilakukan oleh pengajaran-pengajaran termasuk pengajaran agama. 就是任何的宗教教导不能够做到的。 Dan tidak bisa dilakukan oleh ritual-ritual di mana orang dengan ritual bisa membersihkan dalam, tidak bisa, dia hanya membersihkan lahirnya dia. 包括一些的仪式，它不能够洗净里面人家清洁的心， Saudara, 而 itu 是只是外 disaksikan 表。 Yohanes Pembaptis. 这是施洗约翰所见证 Saudara, 的。 pekerjaan Tuhan Yesus yang sangat penting dalam pembaharuan ada dua. 那么主耶稣的教导很重要的两点， Yang pertama, saudara, 第 ayat 29 berkata begini. 29节这样 Keesokan 说 harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。 Saudara, pekerjaan yang pertama yang maha penting, ”那么第一个的工作非常重要， tidak ada siapapun bisa lakukan. 没有一个人能够做到， Menghapus dosa. 就是除去人的罪。 Ayo, siapa bisa menghapus dosa? 谁能够除去罪恶？ Yang bisa menghapus dosa itu siapa? 能够除去罪恶的到底是谁？ Apakah seorang nabi bisa menghapus dosa? 一个先知能够除去罪吗？ Ketika seorang perempuan berzina didatangkan kepada Tuhan Yesus. 当一个那个淫妇来到上帝的面前， Dan mereka berkata, dia kedapatan berzina. Tolong, apa hukumannya? 那么他是犯了淫的，那么你说他应该怎么样的受处罚？ Kamu rajam dia. 你要用石头打死他。 Yesus berkata begini, saudara. 主耶稣说：“
Jikalau ada di antara saudara-saudara, ini pemimpin agama saudara ya, yang tidak berdosa, silakan timpuk duluan. 主耶稣说：“你们谁是没有犯过罪的，你就可以拿石头打死他。 Ada yang timpuk kah saudara? 有人用石头打他吗？ Saudara, saya percaya kalau itu bukan orang Yahudi ditimpuk juga saudara. 我相信呢，如果他不是犹太人，也是说要打死他的。 Ya kalau dia orang Indonesia saudara, dengan tanpa pemahaman apa-apa di jalanan, kalau ada orang nabrak dia timpuk duluan saudara. 如果是印尼人，那走到那里，他就用石头先 Itu 打死 namanya 他。 main hakim sendiri. 这就是自己施行审判。 Karena biasa hakim ada 3, ada 4, dia sendirian saudara, main hakim sendiri. 通常那个法官都有3、4个，但是他自己一个人 Biasa 做 ada。hakim anggota, dia nggak ada anggota sendirian saudara ya. 通常都有一些成员，但是他只有自己一个人。 Saudara, kenapa tidak ada yang nimpuk? 为什么没有人用石头打他？ Saudara, kalau ada satu orang nimpuk, Yesus berkata, jikalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, silakan timpuk duluan. 因为主耶稣说，如果你们哪一个人是没有犯过罪的，你就可以用石头 Saudara, 打 kalau 他。 ada yang nimpuk, saudara, 如果有人用石头打他， pada akhirnya bukan perempuan berzina, dia ditimpukin orang, saudara. 那么不只是他用石头打那个 Kenapa? 淫妇，他自己也要给人打。 Saudara, yang tidak berdosa hanya Allah, saudara. 因为从来没有犯罪的只有上帝， Seluruh manusia berdosa, 世人都犯了罪， termasuk pemimpin agama. 包括那个宗教领袖， Saudara, manusia tidak bisa menghapus dosa. 人不能够除罪。 Maka ketika Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, dosamu sudah diampuni, 所以主耶稣对那个瘸子说：“你的罪已经得赦免了。 orang-orang berkata, siapa dia bisa menghapus dosa? ”那么人就说：“他到底是谁能够赦人的罪孽 Maka Yesus berkata begini, ？”所以因此主耶稣说 menurut kamu lebih gampang mengatakan dosamu diampuni atau berkata bangun dari tilammu jalan orang：“ lumpuh ini. 他说那里比较容易呢，是刚刚是说你的罪赦免了， Saudara 或者这样做，你起来行走， Gampang yang mana saudara? 哪一个比较容易？ Gampang ngomong sama Ibu Ivon, minta maaf ya kalau Ibu Ivon lumpuh misalnya, minta maaf ya, minta maaf. Contoh doang ya. Ya penterjemah mau nggak mau jadi contoh lah ya. Karena kalau ini contoh terlalu banyak, ini aja ada contoh. Dia nggak tersinggung saudara. Ya. Kalau minta maaf ya. Misal, umpama, ya. Nanti lumpuh, misal ya. Iya. Misal, oke. Ya, lebih gampang saya bilang, Ci, dosamu diampuni. Sama kedua, Ci, bangun, jalan, mana lebih gampang? 所以哪一个比较容易呢？是对我说你的罪被赦免了，或者是你起来行走。 Saudara ngomong tuh gampang. 所以说话是很容易 Betul. 的。 Sekarang orang banyak ngomong gampang. 现在很多人说话 Orang 是很 hari 容易。 ini ngomong Tuhan gampang. 今天很多人说上帝是容易的， Ngaku-ngaku dapat firman juga gampang. 自认为已经得 Maka 到 saya 上帝的 katakan, 圣灵 mengapa 是 engkau 容易 percaya 的。 Alkitab adalah firman Allah? 所以为什么我说我们相信 Saudara 圣 bukan 经是 sekedar 上帝 saudara 的话 karena？di dalamnya tertulis Allah berfirman. 因为里面不只是说上帝对我们说， Saudara kalau misalnya Allah berfirman, saya juga bisa bikin Alkitab baru, saudara. Regi tulis Allah berfirman. 如果只是上帝的话说，那么我就可以写另外一本书，都写上上帝的 Saudara, 话 hari ini 说。 orang itu gampang percaya sama yang sesat, saudara. 现在的人很容易相信异端 Maka 邪 Yesus 说。 berkata, kan mereka bilang siapa dia bisa menghapus dosa? Yesus berkata, lebih gampang mana berkata dosamu diampuni daripada bangun jalan. 所以主耶稣说哪一个比较容易呢？告诉他说你的罪被赦免了，或 Lalu 者 Yesus 是起 berkata, 来行走。 karena kamu tidak percaya, aku berkata kepadamu, bangun jalan. 因为你不相信，所以我跟你告诉你，你起来行走。 Saudara, Yesus nggak pakai doa-doa lagi, saudara. 主耶稣没有用祷告， Nggak seperti Elia berdoa minta hujan, enggak, saudara. 并不像以利亚一样祷告祈求下 Saudara, 雨。 banyak orang doain orang bisa sembuh, betul. 有些人像为别人祷告能够 Tapi 痊 cara 愈， Yesus menyembuhkan orang tidak begitu. 但是主耶稣医治别人并不 Saudara, 是 Yesus 这 tinggal 样。 ngomong doang, jalan, saudara. 主耶稣说起来走，他就走了。 Orang kusta sembuh, saudara. 如果麻风病的讲说医治了， Orang 就 mati, 洁净 Yesus 了 bilang bangun, saudara. 死人耶稣说你起来， Saudara 他就起来 ingat 了。 siapa, saudara? Waktu berkata-kata langsung jadi. 所以你记得谁呢 Saudara？ 他 ingat 的 siapa？ 话就成就了。 Saudara ingat siapa? Waktu berkata-kata langsung jadi. 所以你记得谁呢？他所说的话就成就了。 Bukankah itu dicatat kitab Kejadian? Jadilah terang, maka terang itu jadi. 所以你还记得旧约圣经吗？要有光，光就有了。 Saudara, Yesus menunjukkan dia itu Allah. Perkataannya iya dan amin. 所以主耶稣证明他是上帝，因为他 Saudara, 所说的话就成 hanya 就。 Allah yang bisa menghapus dosa. 唯有上帝能够除去罪恶， Saudara dan saya tidak bisa. 你和我不能够。 Betapapun saudara kusuk kebaktian, saudara dan saya tidak pernah bisa menghapus dosa. 无论你怎么样前进的参加崇拜会，你都不能够除去罪恶， Hanya Allah bisa menghapus 唯 dosa. 有上帝能够除罪。 Kenapa? Karena 为什么？ kita berdosa kepada Dia. 因为我们犯了罪， Hanya Dia bisa menghapus dosa kita. 唯有他能够除去我们的罪。 Saudara, saya mau katakan menghapus, saudara.
所以我现在说除 Ayo 去， sama-sama ngomong, menghapus. 除去， Menghapus. 除去， Bukan menutupi, menghapus. 并不是遮盖，而是除去。 Saudara zaman dulu, saudara waktu saya bikin skripsi, saudara bikin paper, pakai mesin ketik. 所以当我以前写论文的时候， Saudara kalau kita ngetik itu suka salah kan saudara? 我如果用打字机打 Udah 字， pakai kertas folio, kertas kuarto ya. Udah betul semua, terakhir salah ketik. Kita pakai tipek kan, pakai kertas tipek kan, setek gitu ya. 所以当我写论文的时候要用打字，前面都打对了，到最后一句打错了， Saya kumpulin ke dosen saya. 我就交给我的讲师。 Ketika dosen saya lihat ada tipek, 当讲师看到 Dia 有 bilang, 一些纠正的， Regi tolong ketik lagi dia. 他说你带回去重新再打过， Saya nggak mau ya pakai tipek. 我不要你用那个 Saya 地 bilang, 板。 kan Pak udah saya tipek, saya bilang. 然后我已经用那个这盖住了嘛。 Terus saya bilang gini, tipek tidak sama menghapus, tipek itu cuma nutupin, barangnya masih ada. Dia bilang. 他说 defect 不是能够除去，而是盖住了，那个错误还在的。 Ya, tulisan yang salah masih ada, cuma ditutupin putih doang. 因为你写错的字还在的，只是你用东西 Saudara 盖住了。 Darah anak domba perjanjian lama tidak bisa menghapus dosa. 对，所以呢，上帝羔羊的血呢是除去 Dia 罪 hanya 恶的， nutupin saja, 它只是遮盖， sementara. 就是暂时的。 Nanti saudara baru diampuni dosanya, dihapus dosanya oleh darah Yesus Kristus. 那么以后呢，接着主耶稣的宝血才能够除去一切的罪。 Saudara, oleh karena itu saudara, mengapa imam besar pada zaman perjanjian lama setiap tahun sekali harus membawa kurban pengampunan dosa pada waktu hari pendamaian itu. 所以呢，这就是为什么大祭司一定要在那个岁节的时候，把那个祭物带到上帝的面前来除罪。 Tiap tahun ada. 每一年都有， Kenapa? Saudara? 为什么？ Saudara, dia ingin memberitahukan, hai umat Tuhan, kamu orang berdosa. 他是要告诉上帝的子民啊 Ngerti, saudara?，你都是罪人。 Saudara, korban itu tidak bisa menghapus dosa. 那么祭牲不能够除去罪。 Saudara, hewan tidak apple to apple dengan manusia. Kita bukan domba, domba bukan kita. Sehingga domba tidak bisa gantiin kita. Yang bisa gantiin kita dengan darahnya adalah manusia. 因为牲畜不能够代替我们的罪，那个羔羊也不能够代替，唯有人才能够。 Maka saudara-saudara, Yesus Kristus mati sekali salib sebagai manusia. 因此呢，主耶稣作为人生死在十架上， Saudara, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. 所以他圣经说，如果没有流血，我们的罪就不能够除去。 Apa artinya? 为什么？ Ritual-ritual kita tidak bisa mengampuni dosa. 我们一切的仪式不能够除去罪， Perbuatan baik kita tidak bisa 我 mengampuni 们一 dosa. 切的善行也不能够除去我们的罪， Ibadah-ibadah kita tidak bisa mengampuni 我 dosa. 们的敬拜也不能够除去我们的罪， Kebenaran kita tidak bisa mengampuni dosa. 我们的义心也不能够除 Alkitab 去 berkata, 罪。 tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. 圣经说，如果不流血，就不能够洗净我们 Saudara, 罪的罪。 jikalau Kristus tidak menumpahkan darah di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa bagi manusia. 如果主耶稣没有在十架上流出宝血，就没有赦罪的恩典。 Saudara, Yesus membaharui kita 主耶稣更新了我们， dengan menghapus dosa kita. 他接着他除去洗净除去我 Bukan 们罪， dosa di pikiran kita semata-mata, 不是我们在思想上的 tapi 一些罪， dosa di dalam hati nurani kita. 而是在我们的心灵里面的罪。 Saudara, hati nurani kita itu seperti kompas dalam hidup kita. 所以我们的良心就好像我们的指南针， Saudara, hati nurani kita ditutupi oleh dosa dan Kristus dengan darahnya menyucikan hati 我们的 nurani. 良心被我们的罪遮盖了，所以主耶稣流出宝血洗净我们一切的罪。 Saudara, tidak ada waktu yang menjelaskan hal ini. 没有时间再讲下去。 Saudara, langsung kedua saja, saudara. 那第二点， Saudara, pekerjaan kedua di Tuhan Yesus. 那么第二点， Saudara, Alkitab berkata begini. Ayat ke-34. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. 我看见了，就 sorry, 证明 bukan itu, maaf. Ayat yang ke-33. 第33节。 Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。” Saudara, Yesus Kristus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. 所以主耶稣是用圣灵为我们施洗的， Saudara, yang bisa baptis kita dengan Roh Kudus hanya Yesus Kristus. 能够用灵为我们施洗的只有耶稣基督， Pendeta tidak bisa. 牧师也不能够。 Yuk sama-sama ngomong. Yang bisa baptis kita dengan Roh Kudus hanya Yesus. 1, 2, 3.
Mudah-mudahan saudara ingat ya. 能够用圣灵为我们施洗的，只有主耶稣基督。 Ikut lagi, pendeta Regi nggak bisa. Ayo. 能够用灵为我们施洗的，只有主耶 Ya, 稣。 pendeta Regi nggak bisa. Iya, pendeta Regi nggak bisa. Pendeta Regi hanya bisa baptis pakai air. Saudara, yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus hanya Yesus, saudara. 能够用圣灵为我们施洗的，只有耶稣基督。 Saudara, manusia nggak bisa. 人是不能够的。 Saya nggak bisa suruh Roh Kudus datang kepada saudara, nggak bisa. 我不能够叫圣灵来到你身上。 Saudara, kalau saya begitu, saudara, Roh Kudus bilang, lu siapa? 如果是这样的话，圣灵会问我，你到底是谁？ Bukan saya yang nyuruh Roh Kudus yang nyuruh saya, saudara. 不是我叫圣灵，而是圣灵叫我。 Saudara, sekarang ada orang-orang tertentu, saudara, yang sebut pendeta juga, saudara. Kadang-kadang mau memberikan Roh Kudus, saudara, siapa? 所以现在有一些牧师，他好像用圣灵祝福的，他到底是谁呢？ Saudara, hanya Yesus yang bisa berikan kita Roh Kudus. 所以只有耶稣才能够吩咐 Saudara, kapan 圣 Yesus 灵。 membaptiskan Roh Kudus? 那么什么时候耶稣用圣灵 Yaitu 施 pada 洗？ saat kita percaya kepada Dia, saudara. 就是当我们相信他 Maka 的时 kita 候， diberikan Roh Kudus. 所以他就把圣灵赐给 Saudara, 我们。 penting sekali diberikan Roh Kudus. 所以赐给我们圣灵是 Kalau 很重要的。 saudara tidak diberikan Roh Kudus, saudara, kita tidak pernah menjadi anak-anak Allah. 如果上帝没有把圣灵赐给你，你就不能够称为上帝的 Saudara, 儿女。 anak-anak Allah itu bukan sekedar, saudara, secara legal kita anak-anak Allah. 上帝的儿女不是说名义上我们是上帝的儿女， Tetapi secara natur, saudara-saudara, Allah menguduskan kita supaya kita serupa dengan Dia. 而是在本性上，上帝已经洁净我们，好让我们与他相像。 Saudara, waktu Yesus menyucikan hati nurani kita, 当主耶稣洗净了我们的 maka 内 hati 心， nurani kita jadi bersih. 以致我们的内心成为清洁了。 Tapi saudara, kita tetap lemah. 但是呢，我们还是软弱的， Kita tidak mampu melakukan firman Allah. 我们不能够违反上帝的话语。 Maka itu saudara, mengapa kita perlu Roh Kudus tinggal dalam kita? 所以这就是为什么上帝吩咐圣灵住在我 Saudara, 们 Roh 心里， Kudus memberikan kita kuasa supaya kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. 因为圣灵将赐给我们能力，好让我们能够活出上帝 Saudara, 的话。 itulah pembaharuan Yesus berikan kepada kita. 这就是上帝赐给我们的更新的生命。 Saudara, kalau saya khotbah terus sampai jam 1 kira-kira khotbahnya. 如果我再讲下去，会到1点。 Cuma bahannya banyak, saudara ya, cuma sampai sini saja, saudara ya. 所以我们讲到这里。 Saudara, yang penting, saudara, beberapa hal tadi saya sudah sebut, saudara, kita harus ingat baik-baik, saudara ya, supaya kita tidak jadi sesat sebagai orang Kristen. 那么做刚才所说的几点呢，你一定要记起来，好让我们不会走歪路。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. 天父上帝，我们感谢你所赐下的 Biarlah 话。 firman-Mu mencerikan mata rohani kami. 但愿你的话打开我们灵眼， Betapa Tuhan mencintai kami. 你是何等的爱我们， Betapa kami bersyukur boleh mengenal Alkitab itu adalah firman Allah. 我们是何等的感恩，能够认识圣经是上帝的话， Karena dari dalamnya kami tahu 因为 Tuhan 从中我们知道， berfirman kepada kami. 因为你对我们说话。 Tuhan, biarlah kasih-Mu yang ajaib itu sekali lagi kami hayati dalam hidup kami. 但愿你奇妙的爱，我们在内心好好的思想， Supaya kami lebih mengasihi Engkau. 好让我们能够更爱主。 Kami hidup di dalam firman 我 Tuhan. 们活在你的话语当中。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。